Negeri Kelantan Darul Naim termasuk antara beberapa buah negeri di semenanjung Malaysia yang melahirkan ramai para ulama. Malah bersama-sama dengan sebuah lagi negeri Melayu lain yang sekarang menjadi bahagian negeri Tai Patani Darussalam, negeri Kelantan dikenali sebagai Ardul Ulama, sekaligus mengangkat citra ulama Melayu dan peranannya dalam pembinaan akliyah dan tamadun bangsanya. Kami berhasrat untuk kenali dengan lebih dekat seorang tokoh agama zaman silam yang memperjuangkan syiar Islam sekitar kawasan Sungai Selehor. Ilmu itu adalah barang paling utama dan termulia. Kerana itulah para ulama tampil berjuang melusuri selok-belok agamanya. Mereka berusaha sekuat tenaga membimbing umat agar berjalan lurus menuju kepadanya. Inilah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutamakan para ulama dan menjadikan mereka sebagai pewaris para nabi. Gelaran Tok Selehor kepada Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Osman bin Muhammad Amin ini, ia bermula setelah ia membina pondok di sini. Pondok tu kiranya majulah, maksudnya berkembang, maju. Dan perubahan nama pun sudah berubah, maksudnya kalau dulu tempat ni dikenali dengan nama Lubuk Jong. Lubuk Jong maknanya tercatat jugalah dalam sejarah, maknanya Tok Selehor ini, Tuan Guru Haji Abdul Rahman ni dilahirkan di Lubuk Jong. Tapi lama kemudian dengan perubahan zaman waktu nama asal tempat Selehor ni telah berubah dengan majunya pondok, maka gelaran tempat itu kemudiannya dipanggil Kampung Selehor Kok Pasir Tumpak Kelantan. Jadi dengan adanya pondok di situ, dengan adanya Tuan Guru Haji Abdul Rahman, daripada sebutan-sebutan ramai murid-murid, anak-anak muridnya, maka untuk mudahnya orang menyebut bahawasanya kampung ini ialah Kampung Tok Selehor. Pada penghujung abad ke-19, telah muncul ulama' lima serangkai warisan Patani mengharumkan nama Kelantan ke seluruh Nusantara. Mereka adalah Tok Jelapang dari Pasir Mas, Tok Kenali dari Kota Baru, Tok Bacok dari Bacok, Tok Selehor dari Tumpat, dan Tok Kemuning dari Macang. Abdul Rahman bin Haji Uthman bin Muhammad Amin, atau lebih dikenali sebagai Tok Selehor atau Tok Selehong, merupakan salah seorang tokoh ulama' Melayu yang terkemuka kerana mengembangkan syiar Islam di Nusantara. Tok Selehor juga dikenali sebagai Haji Abdul Rahman Syair atau Tok Syair. Beliau dilahirkan di Kampung Lubuk Jong di pinggir Sungai Selehor kepada pasangan Haji Uthman bin Muhammad Amin dan Mekwi binti Senik. Dulu masa abang muda-muda macam mana sungai ni dia punya suasana dia? Kalau masa saya dulu, sungai ni cetek lah. Tepi ni cetek. Sekarang ni dah, bila berlaku hakisan tu, dia dah dalam, maksudnya. Dia tak sesuai lagi untuk dijadikan tempat mandi manda. Kalau masa saya kecil-kecil dulu, dia cetek. Sehingga kadang-kadang kita boleh berenang seberang ke sana masa kanak-kanak dulu. Seberang sana ni apa bang? Seberang sana tu, dia kalau saya dulu, kenderaan tak boleh nak masuk di sini. Kerana dia terhalang oleh jalan kereta api. Kalau nak masuk pun mungkin kena mengikuti Kota Baru. Jadi kalau orang daripada Tumpak nak datang ke Selehor, Pondok Selehor, dia akan guna sampan daripada seberang sana, guna sampan Untuk lintas penyeberangan di sini. Maka Tok Selehor ni asalnya, dia ni hanya, kita kata, seorang hamba Allah yang cintakan ilmu pengetahuan. Jadi ayahnya seorang guru Al-Quran melihat Tok Selehor ni, kecintaan dia kepada agama, kemudian dari segi peribadatan dia tu seolah-olah nampak alim dah. Tapi waktu tu dia hanya menuntut dengan ayahnya. Jadi bila ayah ni tengok prospek dia masa depan, jadi dia hantarlah anak ni ke mana pondok-pondok untuk memondok di mana yang terdekat. Antaranya di Sungai Pinang pun ada. Dan yang jauh sikit daripada sini ialah di Thailand. Kebanyakan orang masa tu kalau nak menuntut ilmu di Thailand lah, kerana Thailand waktu itu terkenal dengan Yusuf
Daud Fatani, apa pondok-pondok pun banyak di Thailand waktu tu. Antara legasi Tok Selehor yang masih kekal hingga masa kini adalah kelahiran para asatizah pondok di seluruh Malaysia. Guru-guru inilah yang menjadi kesinambungan kepada ilmu agama yang diturunkan oleh Tok Selehor. Kita bertemu dengan Ustaz Zakaria Awang yang merupakan anak murid Tuan Guru Haji Abdul Qadir bin Haji Abdul Somad, salah seorang anak murid didikan Tok Selehor. Maka disebut oleh orang kemasyhuran Tok Kenali bermula daripada tebing Sungai Kelantan kemari. Kemasyhuran Tok Selehor, tebing Sungai Kelantan di belah sana sampai lanjutan ke selatan Thailand. Jadi seolah-olah Sungai Kelantan membelah dua tokoh ulama yang unggul dari Kelantan. Tok Selehor belah sana, Tok Kenali belah sini. Setelah tahu tentang basic-basic ilmu pondok seperti tauhid, fiqh, tasawuf, nahwu sarah dan sebagainya, maka lalu melanjut pengajiannya ke petani Thailand. Kerana pada zaman itu sekolah-sekolah pondok di petani membangun dengan pesatnya sekali, berkembang dengan pesat. Pada zaman Tok Selehor dalam usia muda tu, petani terkenal pusat-pusat pengajian pondok. Semasa di petani, beliau belajar di sebuah pondok, iaitu Pondok Kuala Bekah, jadi asal oleh Tuan Guru Haji Abdul Rashid. Dan akhirnya beliau pindah kepada Pondok Bendan Jong. Semasa beliau belajar di petani, beliau sanggup berjalan kaki dari Tumpak Kelantan ke petani zaman dulu. Jalan kaki biasalah. Mengapa? Kerana di masa itu susah hendak dapat kenderaan. Tok Selehor dia minat dalam ilmu seni silat. Dia pandai bersilat. Termasuklah silat kerih pun dia pandai. Maka dari situlah penjahat-penjahat disiap. Dia kalau dapat lihat, dia lihat Tok Selehor, yang tak tahu dia nak ganggu. Yang dia tahu dia tak ganggu lah. Kalau ganggu terduduk, dia buat oleh Tok Selehor. Sikap Tok Selehor pada zaman muda gemar di bidang seni dan juga kesusasteraan klasik. Maka ia sering membaca syair, hikayat Siti Zubaidah, termasuklah Dendang Setia. Tambahan suara Tok Selehor ni merdu baik. Tok Selehor merupakan salah seorang teman rapat kepada almarhum Muhammad Yusuf Ahmad atau lebih dikenali sebagai Tok Kenali. Dalam usaha untuk mengembangkan Islam, mereka menggunakan seni dan sastra sebagai media dakwah. Sehinggakan Tok Selehor mendapat gelaran daripada Tok Kenali sebagai penyair kita. Oleh kerana kebolehannya itu, beliau pernah diminta agar mengarang syair romantis untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang sedang berkrisis. Antara syair yang sangat berpengaruh seperti berikut. Tiap-tiap malam kanda bermimpi, adinda di tengah, kanda di tepi. Menghisap rokok, meminum kopi, memeluk tengkuk, mencium pipi. Sedap rasanya tiada terperi, harum baunya umpama kasturi. Suka dan hilai senang di hati, kasih mesra sehingga mati. Dan kitab kegemaran yang diajar oleh Tok Selehor sebagai wirid harian yang dibaca olehnya ialah kitab Hikam Tok Pulau Manis Terengganu. Kitab Hikam Ibn Athaillah, terjemahan Tok Pulau Manis Terengganu. Beliau ajarkan kitab-kitab tersebut untuk pelajar-pelajar pondok setiap malam selepas maghrib. Takmih lepas maghrib baca kitab Hikam untuk pelajar. Dan untuk masyarakat umum setiap hari Selasa jam 10 pagi. 10 pagi hari Selasa baru dimula baca kitab Hikam untuk masyarakat umum. Itu mingguan. Setelah 7 tahun memulakan pencarian ilmu di Patani, Tok Selehor kembali ke Kelantan dengan semangat yang lebih tinggi untuk meneruskan kembara ilmunya di Kota Mekah. Banyak yang dipelajari oleh Tok Selehor selama hampir 18 tahun belajar di Mekah. Kebanyakan masa ini digunakan untuk bertalaki di Masjidil Haram. Antara ulama yang menjadi guru Tok Selehor di Mekah ialah Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Apa yang menariknya,
Kecenderungan tasawuf Tok Selehor semakin tinggi kerana pada masa itu, hampir kebanyakan ulama-ulama yang mengajar di Masjidil Haram sangat hebat memperkatakan kitab Al-Hikam. Tok Selehor ni rasa terpanggil dan beliau telah memperkenalkan membawa pengajian kitab Hikam, di mana dalam kitab Hikam ini sendiri yang dikarangi oleh Syekh Ibn Ata'illah Al-Askandarani. Askandarani seorang ulama tasawuf yang berasal daripada Iskandariyah, Mesir, yang mana beliau ini juga adalah dipelopori oleh Syekh Ibn Abbas Al-Mursi, yang juga seorang ahli tariqat Asy-Syazali. Intipati kitab tasawuf Hikam ini ada sangat dalam, mendalami ilmu-ilmu menyuci diri, kerohanian, untuk mensucikan batin kita daripada sifat-sifat, semua sifatlah sifat mazmumah, mendatangkan diri kita untuk mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika itu Tok Selehor ini merasakan sangat perlu pengajian kitab Hikam ini disebarkan kepada masyarakat tempatan dan juga anak-anak murid beliau yang datang daripada merata-rata, daripada Terengganu, daripada sekitar Kelantan lah, dan juga daripada luar Kelantan datang untuk belajar Hikam, kupasan daripada Tok Selehor ini. Setiap inci yang ada dalam kitab Hikam itu diamalkan oleh seseorang ataupun yang telah diamalkan oleh Tok Selehor ini, maka itu nak curahkan kepada anak murid supaya ikut cara itu, suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ini tak bukan untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hari dia baca kitab Hikam untuk masyarakat umum tu, kedatangan orang daripada selatan Thailand, orang jauh-jauh tu mari. Mulai pada petang hari Isnin lagi. Hari Senin mari dah. Petang Senin dah mari ke Pondok Selehor. Sanggup bermalam di pondok, berkampung di pondok. Nak mengaji pagi esok, petang ni mari dah. Sebab dia orang jauh. Maka dari situ berlakulah jualan makanan. Sehingga sampai ke hari Selasa, mulai petang Selasa dia dah jual makan. Sebab pasal malam, sampai ke malam, sampai ke besok pagi, hari Selasa, sampai ke tengah hari. Begitulah meriahnya Kampung Selehor di perkarangan Pondok Tok Selehor pada zamannya. Ini cerita daripada murid Tok Selehor, Tuan Guru Haji Abdul Qadir. Ini fakta saya ambil daripada mulut dia ni. Mengikut cerita Haji Abdul Qadir, semasa pengajian, semasa Tok Selehor mengajar kitab Hikam, membanjir orang. Sehingga di perkarangan surau tu penuh orang. Dalam surau 2 lapis itu Muhammad dah berayak dalam surau dengan orang. Perkarangan surau pun penuh. Sehingga ada mereka yang sanggup memanjat pokok kelapa. Sebab tepi surau tu orang tanah nyo pohon kelapa. Sesuai Bumi Selehor ni, dia naik pohon kelapa. Tanah deriang tak naik. Dia cerita kepada saya oleh Tuan Guru Haji Ni Osman. Dia cerita pada saya sendiri. Aku ingin hendak mendengar pengajian kitab Hikam yang diajar oleh Tok Selehor. Teringinlah dia kata nak dengar Tok Selehor mengajar kitab Hikam. Kerana orang cerita kata, kalau Tok Selehor mengajar kitab Hikam ni, Allah Rabbi, jeliga dia kata. Mesra sungguh. Maka lalulah aku pergi ke Selehor berjalan kaki melalui pantai Bacok Kelantan. Zaman dulu bukan ada kerajaan sebagai hari ni. Selepas subuh dia kata aku tidak beralih daripada tempat yang aku duduk. Aku semayang belakang Tok Guru. Lepas subuh orang lain pakat lari, aku tak lari. Kenapa? Kerana takut diambil alih oleh orang pada tempat tu. Pendekatan Tok Selehor menyampaikan ajaran Islam begitu dimesrai oleh para pendengarnya. Pengajarannya tidak menjemukan walaupun disampaikan berulang-ulang kali. Menurut Tuan Guru Haji Hasan Ahmad, saya tidak pernah mendengar orang mengajar yang lebih manis dan mesra yang dapat menandingi pengajaran Tok Selehor. Tetapi kerana sifat zuhudnya, Tok Selehor mula rasa tidak selesa dengan perasaan bangga diri yang mula muncul apabila pondoknya semakin dikenali oleh orang ramai. Oleh itu, beliau membuat keputusan untuk bersuluk
sebagai asas bermuhasabah diri dengan merasai pengalaman mati dan berada di dalam kubur. Idea untuk membina tempat bersuluk ini dikatakan diperolehi ketika masih belajar di Mekah. Pendekatan yang digunakan oleh Tok Selehor, iaitu menguzlahkan diri daripada dunia luar melalui bersuluk, telah memberi kesan yang sangat positif kepada hati manusia. Bentuk asal dia ni, ini adalah salah satu gerabuk kereta api. Gerabuk kepala kereta api. Itu tengok bentuk kereta api, ini tempat letak pelita minyak tanah. Kiri kanan. Jadi waktu cerita dia, masa dia Tok Selehor nak gali suluk dulu, ada kereta api terbalik. Ada kereta terbalik. Bila kereta api terbalik, dia ada jalan kereta api. Masa tu, pondok tu tengah masyhudah. Anak murid ramai dah. Jadi dia panggil anak murid, usung angkat taruh sini. Dia pun gali, maka siaplah suluk dia tu. Okey, suluk ni sebenarnya dibina oleh Tok Selehor sendiri. Dia sendiri yang menggali suluk ni. Mengikut cerita-cerita orang tua saya, waktu Tok Selehor buka pondok ni, anak muridnya ramai yang datang daripada Thailand. Jadi Tok Selehor merupakan salah seorang ulama yang waktu tu kalau di Kelantan yang terkenal lah. Yang di mana anak muridnya begitu ramai. Jadi untuk menghilangkan rasa ria ataupun rasa takbur wujud apa semua tu, jadi dia pun bina suluk ni untuk dia bermuhasabah. Untuk dia dia seolah-olah nak merasai mati tu maksudnya. Dia nak merasai kematian itu macam mana maksudnya. Sebab dalam suluk ni ruang saiz dianya seolah-olah saiz kubur. Ada dalamnya ada, nanti kita boleh lihat yang di bawah nanti ada liang lahat untuk seorang untuk tidurlah. Di mana kita tanam orang mati ada saiz liang lahat. Jadi cuma dari segi sumber yang mengatakan waktu mana dia bersuluk tu, ada setengah kata hari Selasa seminggu sekali. Dia turun ke sini, dia bersuluk, dia solat, dia berzikir, dia muhasabah diri, dia nak merasai kematian. Jadi suluk ni biasanya mengikut saya yang saya dapat tahulah. Dia bersuluk ni biasanya kalau dia paling lama pun seminggu lah. Seminggu dia masuk hari Jumaat lepas maghrib, dia keluar hari Jumaat minggu depan selepas subuh. Itu seminggu lah. Biasanya bila dia bersuluk tu, isteri-isteri dia lah akan hantar makanan. Dia masuk tu tak keluar dah. Lagipun macam waktu azan apa semua, dia masjid dekat kan, dia boleh dengar. Jadi dia semayang kat dalam tu lah. Dia semayang, dia wirid, itulah. Kalau dia nak tidur, dia tidur dalam liang lahat tu. Tu tempat dia tidur. Ini tempat simpan barang. Kereta api tempat simpan barang. Itulah. Tu jadi dia bentuk melengkung tu macam gerabak lah. Macam gerabak lah. Satu gerabak lah macam gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya dia istirahat macam ni lah. Cara dia tidur. Sebelah dinding ni mayat dah. Ada mayat dia? Ada. Sebab dia sama level dengan mayat dah. Sama level dengan mayat. Itu ada bau kayu barus. Yang ni tak pernah hilang daripada dulu sampai sekarang. Ni ada bau kayu barus ni tak pernah hilang lah. Tu bawah sikit. Biar kepala duduk dalam lahat. Gitu. Oh, tu comel. Comel okey.
wakah ni dia buatnya zaman kegemilangan pondok dululah. Di mana dalam tahun 1343 45 Hijrah. Jadi dia dibuat daripada kayu cengar dan tukar yang membuat pula daripada orang Siam. Tu yang dia ada macam letik-letik sikit tu. Atap dia tu. Jadi ni memang cengar lah. Siapa kau meting siling, meleh tu pun. Kecil-kecil kayu jeria tu pun. Daripada cengar. Dan kegunaan dia dulunya adalah untuk bila ada rombongan, ada orang mati daripada kematian, dia akan bawa melalui sungai. Sebelum tanam, dia akan semayang mayat di sini dululah. Di wakah ni? Di wakah ni. Sebelum tanam. Dan juga selepas untuk tahlil. Tujuh malam yang pertama, juga dia buat di wakah ini. Di wakah ni juga tahlil. Kadang-kadang. Okey, ini makam arwah ayah saya, Zaid bin Bakar. Zaid bin Bakar bin Tok Selehor. Abdul Rahman. Dan itu adalah makam Tok Selehor lah. Haji Abdul Rahman bin Uthman bin Muhammad Amin. Dan tu Hajah Cik Som. Isterinya. Makam isterinya Hajah Cik Som. Dan tu makam anak perempuannya Aisyah. Itulah. Pondok Tok Selehor mula mendapat perhatian yang besar sehingga menerima kemasukan para pelajar dari negeri-negeri di Semenanjung dan juga luar seperti Sumatera, Pulau Jawa, Thailand, Kemboja dan lain-lain. Setelah mendapat sambutan besar, Tuan Punya Tanah Bersempadan mula mewakafkan tanah-tanah mereka untuk membolehkan ruang pembinaan pondok berkembang dan menjadi semakin luas. Tok Selehor kemudiannya membina sebuah perigi besar untuk menampung keperluan air penghuni pondok. Ini adalah telaga peninggalan yang digali sendiri oleh Tok Selehor lah. Di mana telaga ni boleh menampung seluruh penduduk pondok pada waktu tu. Dibina tahun 1345 Hijrah dan sampai sekarang masih digunakan lagi. Saya berdiri di depan contoh model pondok zaman Tok Selehor dulu macam ni lah. Ni tahun 50-an macam ni lah pondok. Pondok ni sebenarnya dibuat semuanya kayu lah. Bahan-bahan, kadang-kadang bahan-bahan yang orang tak nak guna tu, pelajar bila dia datang ke sini nak memondok dengan keluarganya, masing-masing bergotong royong lah. Buat pondok, ibu bapa buat pondok untuk anak yang nak tinggal dia di sini, memondok sini. Di sinilah tempat dia masak, tempat dia tidur, tempat dia menghafal. Tapi aktiviti solat apa lima waktu tu di surau lah. Jadi ni tinggal ini je lagi. Tinggalan contoh model pondok. Bukan zaman Tok Selehor lah. Yang lain-lain tu dah roboh lah. Di Malaysia, sambutan Maulidur Rasul secara rasminya dilaksanakan oleh kerajaan selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Ini bermakna Tok Selehor adalah perintis kepada sambutan Maulidur Rasul secara besar-besaran lebih 30 tahun sebelum upacara itu diterima sebagai salah satu daripada beberapa perayaan yang disambut secara rasmi. Tok Selehor tetap meneruskan perarakan kerana mengikut pertimbangannya, beliau yakin perayaan Maulidur Rasul adalah hal yang amat digalakkan sebagai wadah bagi melahirkan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Pengai ingat, cerita daripada ibu Pengai, sambutan Maulidur Rasul dia buat perakan besar-besaran malam. Di waktu malam, perakan seluruh kampung lah, mengeliling kampung. Itu apa yang dicerita oleh ibu saya. Dan perkara ini dibawa sampai ke Ailanas, tempat ibu saya menetap, membuat perakan daripada Blok Tumpat, Tanah Merah, Pasir Mas, terus Pasir Putih, Kota Baru, balik ke Blok Tumpat balik. Perarakan malam. Nak menunjukkan kemeriahan tu bermacam perkara dia buat. Ada yang saya ingat tu golongan remaja memakai cara pelik sikit. Pakaian tu. Pakaian pelik.
tamperakan tu macam biasa dengan lilin, dengan apa. Meriah lah. Amalah kebiasaan bagi Tok Selehong. Setiap tahun setelah tiba bulan Rabiul Awal, beliau ada menyambut Maulidul Rasul secara besar-besaran. Sehingga dilaksanakan sambutan Maulud 3 hari 3 malam. Bukan 1 jam, 3 hari 3 malam. Orang tidak berganjak. Sehingga sanggup dipotong lembu untuk jamuan kedatangan orang. Sambutan Maulud anjuran Tok Selehong. Mungkinlah dengan sebab begitulah dia berkati oleh Allah. Dengan sebab dia memuliakan, membesarkan Nabi. Itulah. Kita tengok dalam fadilah Maulud ni. Upacara perayaan Maulud yang disambut oleh Tok Selehong dengan adanya program ceramah Maulidul Rasul. Dia sendiri berceramah. Membacakan kisah-kisah riwayat Nabi dan menterjemahkan zanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Banzanji dan berselawat dengan penuh perasaan. Selawat Maulud Nabi itu penuh perasaan. Serta dengan memadu Rabbana besar. Sambut Maulud tu. Dia padu bana besar. Bana besar bukan kopan. Kopan dia kecil. Bana besar. Lepas tu boleh padu 4-5 orang gugang. Benda tu tidak sadar. Sebab sejenis gendang yang mempunyai satu muka harus dipadu. Kopan satu muka, beduk satu muka, Rabbana satu muka. Kita meriahnya sambutan Maulud di zaman Tok Selehong. Karamah yang terjadi pada orang-orang tertentu bukan kerana usaha ikhtiarnya dan ia tidak boleh ditunjuk-tunjuk, tetapi adalah anugerah Allah kepada para walinya disebabkan mereka begitu hampir kepada Allah dan terjadi pada masa-masa tertentu sahaja. Demikian dengan perkara pelik yang terjadi dan dialami oleh Tok Selehor mengikut cerita waris beliau yang masih hidup. Semasa dia mengajar selepas waktu asar di madrasah Tok Selehor ni, dia minta kebenaran sekejap. Mengajar tak habis lagi, dia minta sekejap, dia turun. Dia turun daripada madrasah tu, kemudian dia sampai balik dengan keadaan yang basah. Baju dia basah, kain dia basah semua. Dia sambung mengajar. Dia tidak mencerita apa-apa. Ada orang yang menceritakan keluarga yang karam kat muka Kuala tu, karam Terbalik perahu. Bocor, perahu tu bocor. Tak. Perahu tu bila kena ombak pasal dia terbalik. Masa tu. Jadi dia orang bagi tahu Tok Selehor yang menolong. Itu saja. Jadi dia balik main mengajar, sambung mengajar selepas asar di madrasah. Tak ada cerita apa-apa. Tapi dia keadaan basah lah. Dia keadaan basah, dia balik dengan keadaan basah. Dan semasa dia belajar di petani selepas sembahyang tarawih, jadi sebelum sahur dia sampai balik. Jadi perjalanan macam mana itu saya tidak tahulah. Masa dahulu tak ada jalan raya. Sini Ketumpak pun tak ada jalan raya melalui jambatan kereta api. Tak ada jalan raya macam sekarang. Ini zaman dahulu. Jadi begitulah seterusnya dia pergi belajar setiap malam di Patani. Selepas Malaysia dan boleh balik sebelum sahur. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang maksudnya umur-umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun dan amat sedikit yang lebih daripada itu. Pada malam Khamis 18 Zulkaidah 1353 bersamaan 20 Februari 1935 jam 8.30 malam, Tok Selehor pun meninggal dunia dalam usia 64 tahun. Jika disorot pada aktiviti perjuangannya, selain memang tidak dapat dinafikan beliau sebagai ulama yang menepati sebagai pewaris Nabi, juga terdapat beberapa perkara yang ditajdidkan beliau
untuk disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada zamannya. Jadi kewafatan Tok Selewong setelah dia balik pada buru. Dia balik buru, memburu binatang di Ulu Kelantan, maka jatuh sakit demam panas. Daripada situlah dia meninggal dunia pada 20 Februari. Pada tahun 1935 Masihi pada jam 8.30 malam. Dalam usia 64 tahun. Jadi Tok Guru yang hebat-hebat zaman dulu ni kurang 60-an je. 64 tahun dah meninggal. Jadi kita hari ni setelah masuk 50, tak boleh main-main lah. Kena fokuslah pada kerja-kerja amal kebajikan. 60 kata tu seolah-olah dah habuan Tuhan anugerah kepada kita agar kita dapat memperhebatkan lagi kerja-kerja amal kebajikan. Jaga duk melalak dan ke lain. Ni umur 50 duk melalak supaya umur 30 dah nah. Kok 20 tak apa dia melalak, pada adatnya masih panjang lagi. Ini 50 duk melalak lagi. Duk berteleteh di kedai kopi. Allahu Rabbi. Tak nak masuk kelas dah lagi. Dengar orang mengajar. Dia buat action lebih. Sampai semayang perengok-perengok dah.